sampai ayat 7. 这里有一个挺重要的一个要点，就是关于试探耶和华，是吧？ Ini ada satu kalimat yang penting yaitu mencobai Tuhan. 第2节说 Ayat 2说给我们水喝吧。摩西对他们说：“你们为什么与我争闹？为什么试探耶和华呢？ Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu berbantah dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? 那这里的试探是什么意思呢？ Apa arti mencobai di sini? 在第7节说， Ayat 7 dikatakan, 因以色列人争闹，又因他们试探耶和华，说耶和华是在我们中间，不是？ karena orang Israel telah berbantah dan mencobai Tuhan dengan mengatakan, apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak? 也就是说在这个饥渴的情况下，以色列不相信耶和华在他们中间，是不是？ Dalam situasi seperti itu, Israel tidak percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. 那么虽然是说，你看前面耶和华引导他们出埃及，过红海， sebelumnya Tuhan telah menyelamatkan mereka dari Mesir, kemudian menyeberangi mereka laut Teberau. 这些神迹都显出是耶和华与百姓同在，是不是？ Semua mujizat itu menyatakan bahwa Tuhan beserta dengan mereka. 但是现在呢，上帝把以色列带到一个没有水喝的境地。 Tetapi sekarang Tuhan memimpin orang Israel berada dalam situasi tidak punya air minum. 如果一个孩子他吃饱喝足的 Jikalau 情况下， seorang anak makan minum sampai cukup, 然后他就去玩， lalu dia bermain-main, 他不会觉得父母有多重要，是不是？ dia tidak merasa pentingnya orang tua. 因为他很快乐的享受自己，对不对？ Karena dia segera menikmati hidupnya sendiri. 但是呢，他没钱了， Tetapi sekarang tidak punya duit lagi, 没吃的没喝的了， tidak punya makan dan minum. 这时候就会想起父母，是不是？供 Waktu 应 itu 者。 mereka teringat akan orang tua. 那么上帝他把以色列带入到这样一个没有水喝的困境里， Tuhan memimpin Israel berada dalam situasi tidak punya air minum. 实际就是来显明以色列是否真的信靠耶和华，是吧？ Itu menyatakan apakah Israel sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan atau tidak. 仍然是在有意识的来训练以色列人。 Tetap dalam alat sengaja melatih Israel. 因为在这个身体的性的缺乏，比如说在饥饿呀、在饥渴的情况下， Karena dalam situasi lapar dan haus, 它是直接跟我们的信心的这个相关的，跟我们信心的考验相关。 itu berhubungan dengan ujian iman kita. 所以上帝他用这种方式来去训练以色列人。 Dengan cara ini Tuhan ingin melatih Israel. 上帝虽然按照他信实的应许，他与以色列同在， Walaupun Tuhan menyertai Israel sesuai dengan kesetiaannya. 对吧？他要做以色列的神， Karena dia mau menjadi Allah bagi Israel. 但是在以色列人这里呢， Tetapi bagi Israel, 耶和华是他们的神，是与他们同在，是供应他们的神，这点是模糊的，对不对？ Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberi kebutuhan mereka, ini kabur bagi mereka. 大家能明白我说的意思吗？ Paham? 上帝是完全按照他的信实，他与以色列同在，去带领以色列。 Allah menyertai dan memimpin Israel adalah menurut kesetiaannya. 但问题是在以色列这里， Persoalannya adalah di pihak Israel. 以色列是否真的完全的在这个关系中向着耶和华有完全的信靠，是吧？ Apakah Israel mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan? 是否真的在任何情况下都以耶和华为神？ Apakah mereka menjadikan Tuhan sebagai Allah mereka dalam segala situasi dan kondisi? 使这个耶和华是神，是显明在他们的实际的生活处境里， Apakah Allah sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan mereka? 是吧？那么通过什么呢？通过这个没有水喝的事件来揭发出来，是吧？ Melalui peristiwa tidak punya air minum untuk menyingkapkannya. 接着这个没有水喝， Melalui kekurangan air minum, 那么以色列直接的反应就是不相信神在他们中间， reaksi langsung dari Israel adalah mereka tidak percaya Allah ada di tengah-tengah mereka. 对吧？身体直接的反应 Reaksi dari tubuh 非 mereka, 常的强烈，饥饿、饥渴。 ya sangat keras reaksi mereka karena mereka haus. 那么这个时候，神
借着摩西给他们水喝。 Waktu itu Tuhan beri mereka air minum melalui Musa. 那么以色列人经历了这个事件， Israel mengalami peristiwa ini. 他们会经历什么？ Mereka mengalami apa? 经历即使在困难，即使在饥饿、在饥渴的情况下， Mengalami sekalipun dalam keadaan lapar dan haus. 即使自己身体上感觉到上帝没在场的情况下， Sekalipun mereka merasa Tuhan tidak di tengah-tengah mereka. 实际上帝依然在场。 Padahal sebenarnya Tuhan ada di 大家 tengah. 能明白我的意思吗？ Paham? 在你直接肉体能感受到，哎呀，我很难，要渴死了， Secara fisik merasa, aduh, aku sudah mau haus, 对吧？ aku sudah mau mati kehausan. 那个饥渴牢牢的抓住你， Lapar dan haus menangkap kamu, 占据你的所有。 menguasai seluruh keberadaan. 那个时候你就我要喝水，我要喝水，我要喝水， Aku mau minum, aku mau minum. 想尽一切办法搞水喝， Berusaha keras untuk mendapatkan air minum. 对吧？那就是我要喝水， Aku mau minum 在我身上， dalam diri saya. 谁也不管了。 Tidak peduli 那么 siapapun. 上帝使他们经历这样一个处境，在经历摩西给他们水喝， Tuhan mengizinkan mereka dalam situasi tersebut, lalu Tuhan memberi mereka minum melalui Musa. 来让以色列人知道，其实上帝耶和华一直在他们中间，是吧？ Supaya mereka tahu bahwa Tuhan ada, selalu ada di tengah-tengah mereka. 即使在自己这个要渴死的处境下， Sekalipun dalam situasi haus, dalam situasi mati kehausan, 也不是他们自己肉体感受到的那个绝望， bukan keputusasaan yang mereka alami secara kedagingan. 上帝也仍然与他们同在。 Tuhan tetap menyertai mereka. 实际就是在训练以色列人向着神的信靠，是吧？是， Tuhan ingin melatih mereka tetap mengandalkan Dia. 对吧？不是在一个平顺的衣食充足的情况下， Bukan dalam keadaan lancar selalu. 因为其实在一个饥饿，在一个困境，比如说饥饿呀，或者是饥渴的情况下， Melainkan dalam situasi lapar dan haus, 那个时候会把人里面最真正的你的依靠揭发出来， itu akan menyingkapi ketergantungan seseorang kepada Tuhan. 对吧？那个饥饿饥渴的情况下，就会显出你究竟你的存在、你生存的根基和依靠是什么。 Dalam situasi lapar dan haus itu akan menyingkapkan apakah engkau sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan 对 atau 吧？ tidak. 有的在一个绝境的情况下，人就会犯罪，是吧？甚至 Biasanya dalam menghadapi jalan buntu, orang bisa berbuat dosa. 为了活而去偷盗啊，或抢劫， Demi makan, mungkin dia pergi mencuri 那 atau 么他会 merampok. 揭发你里面你实际依靠的就是你自己，是不是？ Nah, maka Tuhan menyingkapi kamu apakah engkau mengenalkan Tuhan atau dirimu. 那实际在借着这样的一个困境啊， Melalui kesulitan itu, 所以在以色列缺乏水的情况下， dalam situasi Israel kekurangan air minum, 大家想一个问题：上帝有没有可能在他们缺水之前就给他们水？ apakah coba bayangkan apakah Tuhan akan memberi mereka air minum waktu mereka tidak kekurangan air? 有可能是吧？完全可以不让上帝完全有能力使他们不陷入到一个缺水的境地。 Tuhan punya kuasa membuat mereka tidak akan kekurangan air minum. 但是他把以色列带入到这个境界里， Tetapi Tuhan sengaja memimpin mereka berada dalam situasi tersebut. 以至于在那个饥渴的情况下，什么都不重要了，就是要解决水的问题。 Pada waktu mereka haus, mereka tidak peduli yang lain, hanya soal air 来 minum. 显出他们实际不信耶和华在场。 Menyatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. 所以上帝有时候他会经历使人群经历，使他的百姓经历一些试炼、 Kadang 困 Tuhan 劳、困苦。 kadang Tuhan mengizinkan umatnya itu berada dalam kesukaran. 这个时候你要真正的看见的看不见的，对不对？看见看不见的那个上帝的同在，要意识到上帝的同在。 Hendaklah kamu menyadari penyertaan Tuhan. 在基督里，上帝的同在和应许是不用怀疑的。 Allah menyertai kita di dalam Kristus itu tidak perlu diragukan. 所以那个时候，其实真正的考验就是你是否真信。 Waktu itu kita diuji oleh Tuhan apakah kita sungguh-sungguh percaya atau tidak. 对于基督徒来说，其实弟兄姐妹，我们有时候很多基督徒就是无神论，
Bagi orang Kristen ada yang ateis. 是吧？接着就是口头宣告我信耶稣，我信神。 Dengan mulut mengaku aku percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. 但是在你生命中，你一切的显出的你的反应都是你是不信的人。 Tetapi dalam hidupmu, reaksimu menyatakan kamu tidak percaya. 比如说在服侍教会啊，在事工上啊， Misalnya melayani gereja, pekerjaan Tuhan, 是我自己在做， aku sendiri yang melakukan. 好像这件事情跟上帝没有什么关系。 Sepertinya tidak ada urusan dengan Tuhan. 所以要点这里面真正的要点就是究竟上帝在不在场，是吧，弟兄姐妹？ Poin utama adalah apakah Tuhan ada di tengah-tengah mereka. 借着这一个极端的饥渴的处境来揭发出以色列他们信心的实际。 Melalui situasi yang ekstrim menyingkapi situasi iman orang Israel. 也借着神使摩西击打磐石出水来，上帝来去训练，来使以色列去真的依靠他，是吧？ Allah Tuhan melatih mereka melalui Musa yang memukul gunung batu keluar air untuk mereka minum supaya mereka tahu bagaimana harus mengandalkan Tuhan. 那我们接下来看8节到第16节。 Kita melihat ayat 8 sampai 16. 这个8节16节挺重要的，大家先读一下，一起来 Ini 读一下。 sangat penting kita baca bersama. 17章8节到16节，一起读一 17 下。 ayat 8 sampai 16, 2, 3. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah sejumlah orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sementara Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Lalu terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Tetapi tangan Musa menjadi penat. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya di bawah Musa, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya di sebelah kiri dan di sebelah kanan, sehingga tangannya tetap terangkat sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek dan pasukannya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan bacakanlah bagi Yosua bahwa aku akan menghapuskan segala ingatan akan Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Sebab ia berkata, tangan di atas panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. 这是在旷野中，是吧？前面经历了这个缺乏食物、缺水，这是关于外邦征战的这个记录。 Di padang gurun sebelumnya mengalami kekurangan makan dan air minum. 大家要特别， Sekarang adalah peperangan terhadap orang asing. 大家要特别，我跟大家说要留意经文在说什么哈。 Kita perlu memperhatikan apa yang dikatakan dalam nas. 首先，很多人一读到这个故事，他就想的直接反映的得出的结论就是耶和华为以色列征战。 Banyak orang memberikan reaksi ketika membaca nas ini bahwa Tuhan berperang bagi Israel. 对吧？因为这个观念你在你头脑你未读之前就已经有了， Karena konsep ini sebelum kamu baca sudah ada. 对吧？所以你就把这个已有的这个结论就套用在当下的经文里。 Maka engkau menyimpulkan seperti itu. 但是我们说这就是我们训练的大忌，就是绝对不允许这样。 Kita tidak diizinkan seperti itu. 我们要看经文在说什么。 Kita harus melihat apa yang dikatakan nas. 这里是说的耶和华要征战吗？耶和华为以色列征战吗？ Apakah Tuhan berperang bagi Israel? 我们来看一下哈。 Kita melihat. 首先看第8节， Kita membaca ayat 8. 说亚玛利人来到利非汀和以色列人征战。 Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. 所以这是首先是亚玛利人主动去打以色列，对不对呀？ Pertama-tama orang Amalek yang berinisiatif memerangi Israel. 大家能明白吗？ Paham? 这个最开始的时候是亚玛利人要去打以色列，对不对？ Pertama-tama orang Amalek yang ingin memerangi Israel. 不是说上帝直接说要消灭亚玛利人， Bukan Tuhan sendiri yang ingin memusnahkan orang Amalek. 所以这里面大家要留意。那后面呢，摩西举手，
这个以色列得胜，摩西垂手呢，以色列就失败。 Waktu Musa mengangkat tangan maka Israel menang. Waktu Musa menurunkan tangan maka Israel dikalahkan. 所以决定这个战争的性质的一个关键就是究竟摩西举不举手。 Kunci yang menentukan kemenangan adalah terletak apakah Musa mengangkat tangan atau tidak. 那么如果摩西举手呢， Jikalau Musa mengangkat tangan, 那么这场战争就是耶和华和亚玛力人的战争， maka itu adalah peperangan Tuhan dengan orang Amalek. 对不对？ Betul? 耶和华为击打亚玛力人是吧？ Karena Tuhan yang memukuli orang 那 Amalek. 么摩西垂手呢， Kalau Musa menurunkan tangan, 那实际就是以色列人和亚玛力人的战争。 itu adalah peperangan antara orang Israel dengan orang Amalek. 这个是对战争的性质的，我们要有一个清晰的判断哈。 Ini kita perlu ada penilaian terhadap peperangan ini. 那么后来呢，到第14节，后来说14节说，后来耶和华对摩西说：“我要将亚玛力的名号从天下全然除没。” Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan bacakanlah bagi Yosua bahwa aku akan menghapuskan segala ingatan akan Amalek dari kolong langit. 这个时候他说耶和华要彻底的灭绝亚玛力，是吧？ Tuhan ingin memusnahkan orang Amalek. 直到把他都彻底的灭绝哈。 Ya, memusnahkan. 那么这场战争一个很重要的关键就是关于摩西的手，是不是？ Kunci peperangan ini adalah tangan Musa. 上帝介入不介入这场战争？ Tuhan intervensi atau tidak dalam peperangan 那么 ini 在于摩西他有没有举手。 terletak pada tangan Musa. 所以呢，究竟耶和华有没有参战呢？ Apakah Tuhan mengintervensi dalam peperangan ini? 这个是我们要留意的一个很重要的要点哈。 Kita perlu memperhatikan poin penting ini. 因为这个战争的模型，包括它构成了后面以色列，比如说在约书亚记，以色列进入迦南地还不断的打仗嘛。 Karena model peperangan ini meliputi Yosua waktu memasuki tanah Kanaan berperang. 所以这个它是一个以色列，就是说在圣经里以色列与外邦战斗的一个模型哈。 Ini adalah satu model peperangan antara Israel dengan bangsa asing. 那么我们首先要有一个区分。 Pertama-tama kita harus punya pembedaan. 首先，这个世界上有很多是为宗教或为信仰而战，对不对？ Di dunia ini seringkali ada banyak orang berperang demi iman dan keyakinan mereka. 比如，我要为我的信仰去这个发动战争， Saya mau berperang demi keyakinan saya. 向这个外邦不信这个非异教徒发动战争， Melawan orang-orang yang beragama lain. 并且呢，看为是一个圣战，是吧？ Itu adalah sebuah perang suci. 但是我们看圣经中，实际它没有说为耶和华而战的这个圣战的概念。 Sebenarnya di sini tidak ada konsep berperang bagi Tuhan. 比如我们要为耶和华为这个耶和华的信仰而战， Kita mau berperang bagi keyakinan terhadap 实 Tuhan. 际圣经中没有这个概念， Alkitab tidak punya konsep itu. 不是说人类我站在某一个信仰立场上啊， Bukan artinya manusia berada di dalam posisi pendirian tertentu. 那么我们看这个，在这段经文里，它一个要点就是究竟耶和华有没有参战，是不 Di 是？ dalam perikop ini kita melihat apakah Tuhan terlibat di dalam peperangan ini. 所以它不是两个信仰之间的一个冲突， Ini bukan konflik dari dua keyakinan. 关键是上帝有没有参战。 Kuncinya adalah apakah Tuhan terlibat di dalam 那么 peperangan ini. 如果说上帝没参战， Jikalau Tuhan terlibat di dalamnya, 那实际这个战争就是两个以色列民族和亚玛力民族之间的战争， maka inilah peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Amalek. 是不是弟兄姐妹？ Betul? 大家能明白我说的意思吗？ Paham? 这个战争的一个核心的要点就是上帝有没有参战，是不是？ Inti dari peperangan ini adalah apakah Tuhan turut berperang atau tidak. 如果上帝没有参战， Jikalau Tuhan tidak turut berperang, 那么这个战争的性质就是人和人之间的战争， maka sifat peperangan ini adalah peperangan antar manusia. 对吧？所以并不存在是说以色列要为耶和华而战这个观念。 Konsep ini adalah Israel berperang bagi Tuhan. 那比如说当这个以色列进入迦南地了， Waktu Israel memasuki tanah Kanaan, 神明确的要求你们要这个把迦南地的人都赶出去，是吧？
Tuhan menghendaki supaya semua orang Kanaan itu harus dibasmikan, harus 结 dibasmi. 果呢，以色列征战并且得胜。 Akhirnya Israel berperang dan memperoleh kemenangan. 那么这件事情的实质是什么呢？ Apakah sifat dari peperangan itu? 以色列他与迦南地征战，是上帝首先要责罚迦南地的人，是吧？ Ya, Tuhan menghendaki Israel memerangi tanah Kanaan itu karena Tuhan sendiri yang ingin memukuli orang-orang Kanaan. 进入迦南地，它是上帝的是上帝的战争， Masuk ke tanah Kanaan itu adalah peperangan dari Tuhan. 而不是说以色列人再去争夺一个土地哈。 Bukan karena orang Israel yang merebut daerah itu. 所以在圣经中的真正的战争就是，比如说基督徒，我们有的基督徒他参加到这个世界的这个国家呀或民族的冲突和战争中。 Sebagai contoh, orang Kristen terlibat dalam peperangan suku atau bangsa. 但是呢，那只是世界的，属于世界的战斗。 Itu adalah peperangan dunia. 大家能明白，它没有什么属灵的含义。 Tidak ada implikasi rohani. 我比如说我是基督徒， Misalnya saya orang Kristen. 那么我国家要发动战争了， Negara hendak berperang. 那么征兵， menambah tentara. 我就作为一个市民，我去参加了这个战斗。 Aku sebagai seorang warga, saya harus ikut berperang 来保护我的国家。 untuk menjaga negara saya. 那么这件事情实质上它就是世界上的战争， Ini adalah sifatnya peperangan dunia. 它跟这个耶和华为耶和华征战没有什么关系。 Ini tidak ada hubungan dengan peperangan untuk Tuhan. 那么真正的耶和华的战争是什么？你去传福音，那是争夺灵魂，那是属于耶和华的战争，是吧？ Kalau kita pergi memberitakan Injil, merebut jiwa, itu adalah peperangan Tuhan. 但是说世界上的战争，它是和这个真正的，它并不是被赋予了神圣的含义哈。 Peperangan dunia ini tidak ada unsur kesucian. 有很多的，比如说一些信仰啊，他会把，比如说我要攻击某一个外邦的国家，是吧？ Ada keyakinan tertentu ya ingin menyerang negara tertentu. 那么为了使这个战争合法或者是更合理， supaya peperangan itu bersifat legal. 他会说这个是为神而战，或者是说， mereka menyebut itu adalah perang suci atau perang untuk Tuhan. 那么这里就有一个问题， timbul satu pertanyaan. 这里实际就把属世界的人的战争给神圣化了，是不是？ Maka itu artinya mengilahikan peperangan dunia. 对不对，弟兄姐妹？ Betul tidak? 大家能明白我说的意思吗？ Dapat paham? 你把世界的一个战争赋予了神圣的含义。 Engkau memberikan implikasi ilahi dalam peperangan dunia. 比如说我们是基督徒， Misalnya kita orang Kristen. 那么另一个民族或国家它是异教徒， kita menghadapi orang yang beragama lain. 那我们去把他们国家征服， Kita menaklukkan negaranya. 然后呢使他们归我们管， supaya kita yang menjajah. 然后我说，哎呀，这是为神而战。 Kita berkata kita berperang untuk Tuhan. 那么这个它就完全不符合圣经了，是 Itu 吧？ tidak sesuai dengan Alkitab. 那就是你把世界的战争它的性质给神圣化了， Itu artinya engkau mengilahikan peperangan dunia. 因为圣经里呢，作为今天这段经文，它一个要点，它是决定战争性质的是耶和华究竟参不参战。 Di sini dalam peperangan ini Tuhan tidak terlibat. 对吧？如果耶和华不参战的话， Jikalau Tuhan tidak terlibat, 那么他就是以色列人和亚玛力人两个民族之间的冲突。 maka itu adalah konflik antara bangsa Israel dengan bangsa Amalek. 它跟其他的民族冲突没有本质区别。 Tidak ada pembedaan dengan bangsa lain. 那么一旦耶和华参战，它就成为耶和华的战争了。 Jikalau Tuhan terlibat, maka itu merupakan peperangan 但是 Tuhan. 我们说耶和华的战争，它是在特定的这个出埃及的历史事件中发生的，对不对？ Peperangan Tuhan itu terjadi dalam peristiwa sejarah dalam Keluaran. 是在怎样一个特定的历史事件呢？是在上帝要带领以色列人进入迦南地，要把迦南地原来的这个人给赶走，是吧？
yaitu waktu Tuhan ingin supaya orang Israel mengusir orang-orang Kanaan. 那么这个是上帝的战争，是不 Itu 是？ adalah peperangan 因 Tuhan. 此以色列进入迦南，他能得胜。 Karena itu orang Israel berkemenangan waktu masuk ke 但 tanah 是呢，它 Kanaan. 是一个特定的历史事件， Itu adalah peristiwa sejarah tertentu. 它不是一个普遍的原则。 Itu bukan prinsip yang bersifat umum. 什么意思呢？ Artinya apa? 我不能应用于我的现在，不能把这个原理应用到现在。 Saya tidak bisa menerapkan prinsip ini 我是 untuk 我 sekarang. 是基督徒， Saya orang Kristen. 另一个国家还都是异教徒。 Negara itu beragama lain. 然后你看圣经不是说那个以色列进迦南地，然后神使以色列得胜吗？ Bukankah kita membaca Alkitab Tuhan memberi kemenangan kepada orang 所以 Israel? 呢，我要去这个攻击那个国家，神一定会帮助我。 Karena itu saya harus menyerang negara itu supaya karena Tuhan menyertai aku. 那么这就是完全错误的理解。 Itu adalah pemahaman yang keliru. 错在哪里呢？ Salahnya di mana? 就是把圣经中一个特定的上帝的行动看为一个普遍的原则去遵行。 Memandang tindakan Tuhan tertentu sebagai prinsip umum, 当做一个普遍原理， sebagai prinsip umum. 以为我只要按照这个逻辑呀、或者是原则去做，我就能得到同样的结果。 Asal aku bertindak sesuai dengan logika dan prinsip itu, prinsip umum, saya bisa 得到同样的结果， mendapatkan hasil yang sama. 但不是这个意思哈。 Bukan maksudnya 那么对于 itu. 新约，我们作为新约的百姓来说， Bagi umat perjanjian baru, 对于我们来说，只有一个，就是叫万国万民做主的门徒，对不对？ ya hanya ada satu, yaitu menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan. 那么这场战争它不是世界的战争，对吧？ Peperangan ini bukan peperangan dunia, 是夺得灵魂的战争。 adalah peperangan soal jiwa. 那么在这件事情上，那上帝肯定与你同在， Dalam hal ini sudah tentu Tuhan menyertai kamu. 明白没有？ Paham tidak? 要区别，因为它这个会带来混乱嘛， Harus bisa membedakan, jika tidak bisa kacau. 对吧？就是把世俗的战争神圣化， Mengilahikan peperangan dunia, 或者基督徒把自己的行为某一个地上的行为神圣化， atau mengilahikan perilaku kehidupan orang Kristen. 它不符合圣经的教训哈。 Tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. 我说明白没有？这一点挺重要的。 Paham tidak? 说明白没有？ Paham tidak? 这点挺重要哈，因为如果不清楚这点的话，你也可能跟他们一样了， Ini sangat penting, jika tidak engkau akan sama dengan mereka. 把世俗的事物神圣化， Mengilahikan hal-hal yang duniawi. 把世界的战争神圣化为耶和华的战争， Mengilahikan peperangan dunia sebagai peperangan Tuhan. 然后还是满腔热血，还一腔正义， Bahkan penuh antusias dan juga penuh kebenaran. 打着是说为了上帝而战的名号， Dan mengatakan bahwa aku berperang demi Tuhan. 会带来很多问题的。 Akan mengakibatkan banyak masalah. 对于我们新约的百姓来说，只有一个战争， Bagi umat PB hanya ada satu peperangan, 就是你从魔鬼手中你去传福音拯救灵魂， yaitu beritakan Injil, menyelamatkan jiwa dari tangan 那 iblis. 是上帝要参与的战争。 Itulah peperangan yang Tuhan ingin terlibat di dalamnya. 除了这个之外，没有神圣的战争， Selain ini tidak ada peperangan yang suci. 那都是世俗的。 Semua duniawi. 对吧？说有一个人他这个你给他传福音，他不信你， Ada seorang kita beritakan Injil, orang itu tidak mau percaya. 他甚至攻击你、骂你， Bahkan dia memarahi kamu 然后你给他打一顿， dan memukul. 说这个是正义的，这个是上帝要责罚罪人。 Kamu mengatakan ini legal, bahwa Tuhan mau menghukum 你 orang 这个不信 berdosa.，你这个拒绝上帝的这个拯救人，你该被审判，该被责打。 Engkau menolak Injil, kamu harus dihukum. 这是完全不符合圣经的哈。 Ini tidak sesuai dengan Alkitab. 大家能明白我说的意思吗？ Paham? 就是不要将世俗的事物神圣化哈。 Jangan mengilahikan hal-hal yang duniawi. 我们很多情况下，我们会把我们自己做的事情啊神圣化， Seringkali kita mengilahikan apa yang kita lakukan. 甚至说把一些教会中的事工也神圣化， Bahkan kita mengilahikan pekerjaan Tuhan. 明白吗？那是神的心意，那个是上帝支持的。这 Itu 些， adalah kehendak Tuhan, Tuhan yang mendukung. 所以圣经中它记录的这些历史的比如说出埃及的事件， Peristiwa keluaran yang dicatat di 那么 dalam Alkitab. 这些事件它是特定的，
peristiwa ini adalah peristiwa yang ditentukan, 它不具有普遍性， tidak bersifat umum, 不具有普遍的原则和应用。 tidak ada prinsip umum dan aplikasi umum. 就像我之前跟大家老举的那个例子是吧？ Seperti contoh yang saya berikan. 就是创世纪12章那个亚伯拉罕的妻子被埃及法老夺去了。 Kejadian pasal 12 di mana istri Abraham diambil oleh Firaun. 你把它当做一个普遍原则， Kamu memakai itu sebagai prinsip umum. 那会带来严重的问题， Itu bisa mendatangkan akibat yang serius. 对吧？那一天你受什么损失了，然后你等待上帝也给你这个帮助你解决这个问题， Kamu mengalami kerugian, kamu menunggu Tuhan menolong 对 kamu. 吧？你妻子也被什么抢走了，或者是然后你求上帝来把你妻子再带回来， Istrimu dirampas orang, engkau menunggu supaya Tuhan bisa menyelamatkan. 因为现在大家对圣，就是说我跟大家一直强调，就是现在大家对圣经的理解有很多就是类似这种理解模式的。 Banyak hmm, 理解模式， ya mode ya, 明白吗？ mode pemahaman terhadap Alkitab itu seringkali seperti itu. 就是作为一个把圣经的一些圣经里面记录的事件，当做一个普遍的原理去应用， Menjadikan peristiwa Alkitab tertentu sebagai prinsip umum, 对吧？应用于你当下的生活， dipakai dalam kehidupan sehari-hari. 你也去祷告，你 Engkau berdoa 去求神 meminta kepada 你 Tuhan. 看圣经中某一个人遇到了类似的事件，上帝他是怎么反应的？神怎么救了他？ Bagaimana Tuhan menyelamatkan orang itu dalam peristiwa itu. 那你也遇到了相似的事件， Kamu juga berjumpa dengan peristiwa yang sama. 然后你按照圣经的这个方法去做， Lalu engkau bertindak seperti yang dikatakan 其实 Alkitab. 这不是正确的与神人交往的方式哈。 Ini bukan cara yang benar dalam persekutuan dengan Tuhan. 但是这是经常我们无论是教会还是基督徒容易的有的错误的理解。 Tetapi ini adalah kesalahpahaman yang seringkali dialami oleh gereja. 甚至是说，如果你不听我刚才跟你说的，你可能就会这样理解的。 Jikalau kamu tidak mendengar apa yang saya katakan, mungkin kamu akan terjadi 我希 kesalahpahaman. 望大家能有警醒，能有分辨， Saya harap kita dapat membedakan. 因为其实人来说，其实对于属肉体的来说很难去明白。 Karena bagi manusia kedagingan sulit memahami. 问吧， Berarti di sini orang Amalek belum dimusnahkan ya? Maksudnya orang Amalek masih ada yang dibiarin hidup, makanya di 1 Samuel juga perlu diperangi. 按照这节经文就是说，亚玛力人还没有完全被除灭嘛，因为在撒母耳记上也是有记载，对的，跟他征战。这个就是因为什么在撒母耳记上有跟他征战，就是因为这里的记录。 Mengapa ada peperangan di kitab Samuel? Karena ada catatan 对吧？ di sini. 这个你看，他是说让他记在书上做纪念嘛。那么后面的就是说神要将亚玛力的除灭，他就是上帝要做的事了。 Ya, di kemudian hari Tuhan ingin memusnahkan mereka, itulah yang ingin Tuhan 大家明白吗？ kerjakan, yang ingin Tuhan lakukan. 也就是耶和华参战， Di mana Tuhan terlibat di dalam peperangan. 到那个撒母耳记的时候哈， Pada waktu pada bagian kitab Samuel. 所以大家对于经文呢，你可能在这块呢，大家就是需要分辨，就是说我理解经文的模式。 Ya, kita perlu memahami mode dari nas itu. 我怎样理解一段圣经？ Bagaimana saya memahami satu perikop? 其实各样的问题，基督徒各样的问题，其实本质上就是解释圣经的问题。 Persoalan umum orang Kristen yaitu soal penafsiran Alkitab. 当然你会有很多就是你自以为正确的这个理解或判断。 Seringkali kamu merasa punya pemahaman yang benar. 但是我希望大家有一个，就是你要分辨，就是可能这些看为你一直接受的一个很正常的，已经从来没有怀疑过的一个原理呀，或者是原则，有可能它不是圣经的。 Mungkin selama ini yang kamu pahami prinsipnya bukan dari Alkitab. 对吧？
这个时候要有很清晰的确认哈， Makanya kita perlu memastikannya dengan jelas. 因为大多数情况下都会把圣经看作是一个指导生活，怎么去 Karena seringkali kita memandang Alkitab itu sebagai pedoman hidup 比如 kita. 旧约中各样的叙事， Banyak narasi dalam PR, 对吧？神和人怎么交往的， bagaimana Tuhan bersekutu dengan manusia, 直接拿过来应用在我的生活中。 mengaplikasi dalam hidup kita. 我遇到了类似的情况，是不 Waktu 是？ saya bertemu dengan hal yang 我也 serupa, 学习圣经里的人物怎么 saya 跟 juga 神交往， belajar tokoh-tokoh Alkitab. 然后我也期待得到相应的结果。 Saya berharap juga memperoleh akibat yang sama. 那如果没得到呢？ Jika tidak mendapatkannya, 换另一处经文。 lalu saya 你 mengganti 看，在 nas 另一 lain. 处经文，那个人他等待很久， Jikalau nas itu sudah dinantikan orang lama, 用另一个处经文再应用，再应用于当下。 memakai nas lain untuk 反正 diaplikasi. 无论发生什么，都能在圣经里找到一个符合你这个当下处境的。 Apapun yang terjadi, dapat menemukan nas yang sesuai dengan kondisi kamu sekarang. 很多人他是这样理解圣经的，明白 Banyak 吗？ orang menggunakan cara seperti itu. 对吧？就是在不同的这个经文里去找对自己生活合理的解释。 Mencari nas yang sesuai dengan kondisinya. 如果这块呢没有找到，我再换另一个地方， Jikalau di sini tidak temukan, cari bagian lain. 反正都能解释我当下的处境。 Yang penting bisa mengatasi situasi sekarang. 我说明白没有？ Paham? 黄焕杰，你能明白没有我说的意思？是不是经常这么干呢？ Seringkali kita berbuat seperti itu. 这个嘎尔蒂尼蒙尔蒂了，如果有不明白的可以找他。真的是这样的，对不对？ Seringkali seperti 读 itu. 圣经就是读的都是一块一块的， Membaca Alkitab itu sepotong-sepotong. 对吧？然后就是这块应用一下，那块应用一下。 Ya, yang ini diaplikasikan, yang lain juga. 因为为什么呢？为什么会出现这个问题啊，弟兄姐妹？ Mengapa timbul seperti itu? 其实这个首先跟教会的教导也有很大的关系， Berhubungan besar dengan ajaran gereja. 对吧？是把圣经片段化的去教训， Karena mengajar Alkitab secara sebagian-sebagian, 而是不在圣经的一个整体和一个核心里去教导。 tidak mengajar Alkitab secara utuh. 所以它就会是一块一块的。 Maka itu sepotong-sepotong. 比较明显的就是说，把圣经的教训可以分为很多类的这种情况，大家都要留意哈。 Bahkan bisa membagikan banyak kategori. 比如说圣经66卷书，打个比方哈， Misalnya Alkitab ada 66 我把某一些经文给它挑出来， saya mengambil nas tertentu. 这块是讲婚姻的， Ini bicara tentang pernikahan. 哪些经文是讲婚姻的呢？ Nas mana, bagian mana bicara tentang pernikahan? 这个创世纪、以弗所书、 Kitab Kejadian, Efesus, 耶稣某一段教训。 ajaran Yesus. 所以你要是婚姻有问题了， Jikalau engkau punya masalah pernikahan, 你去看这些经文， engkau membaca nas-nas itu, 那里怎么说的？ lihat apa yang dikatakan di sana. 然后呢，在一块儿，这块儿是关于这个传福音的， Bagian ini bicara memberitakan Injil. 有哪些书卷、哪些片段讲了传福音的经文呢？ Bagian mana membahas tentang nas memberitakan Injil. 总结出一大堆。 Menyimpulkan banyak sekali. 那如果传福音有问题，你就上这里去找。 Jikalau memberitakan Injil ada masalah, carilah nas itu. 还有是讲其他的了，我就不说了哈。 Yang lain saya tidak 这 bicara. 是大家会经常有的理解模式哈， Ini adalah mode pemahaman 看起来 kita. 好像没有问题， Sepertinya tidak ada masalah. 但是你就完全把圣经打散了。 Tetapi itu namanya mengkaburkan 是不是弟兄姐妹？ Alkitab. 但我们一直在跟大家强调，就是圣经是只有一个核心，是不是？ Kita seringkali menekankan bahwa Alkitab hanya satu inti. 对吧？圣经它是在一个主题、一个核心里去理解的。 Alkitab harus dipahami dalam satu inti. 那么所有的关于什么婚姻呐、生活呀、工作呀、传福音呐，都是在这个核心基础之上有的。 Semua tentang kehidupan, memberitakan Injil dan sebagainya itu dasarnya ada di dalam inti. 它就像一个植物一样，一棵树一样。 Seperti sebuah pohon. 这个树长起来之后会长枝子，会长叶子，会长果子。 Pohon itu bertunas, kemudian punya ranting dan punya buah.
但是呢，都是被这个根决定的，种子 Tetapi 决 di 定的， semuanya ditentukan oleh akarnya. 对不对？是这个树根种子决定果子长什么样，叶子长什么样，枝子长什么样。 Akar pohon itu menentukan bagaimana tunasnya, daunnya, rantingnya, dan buahnya berbuah. 而不是果子、叶子、枝子是分开的。 Bukan seperti buah, daun, rantingnya itu terpisah. 对吧？然后果子有问题了，我去对照看果子哪块有问题， Buah bermasalah, saya coba mencari tahu buah kenapa. 我去看其他树的果子， Saya menyelidiki buah pada buku lain 来去对比、来比较、来解决我这个果子的问题， untuk membandingkan dan mengatasi soal buah. 对不对，弟兄姐妹？这个理解模式不对哈。 Mode pemahaman seperti itu salah. 我不知道我讲这些你们能听懂不？ Saya tidak tahu apakah Anda paham tidak. 但是这个是非常重要的。 Ini sangat penting. 如果不听懂的话，有听懂的你们可以私下有一些交流哈。 Yang paham boleh berdiskusi. 但是如果不好好听，我也没有办法了。 Jikalau tidak mendengar dengan baik, saya tidak punya cara lain. 谁能，Hansi bisa mengerti？ 知道我在说什么是吧？ Tahu Mengerti. apa yang saya katakan? 这个是因为它是现在有的问题，我说的都是当下有的问题哈。 Yang saya maksudkan adalah persoalan yang ada sekarang. 无论是教会的教导啊，基督徒个人的读经啊，基督徒个人的生活呀，都会有的问题。 Baik ajaran gereja maupun saat teduh orang Kristen, semuanya ada masalah seperti itu. 明白没有？ Paham? 我看啊，18章了哈，后面的话呢，明天讲。好，那我们就先说，哎呀，今天17，明天18、19。那我们明天上午继续把这完成了哈。 Besok pagi kita akan selesaikan bagian ini. 出埃及记呢，大家还是要把后面自己读一下。今天晚上你至少读一下18章到第24章哈。 Malam ini pulang baca 18 sampai 24. 这比较重要了这段。 Ini lebih penting. 关于西乃之约的内容。 Lebih penting mengenai perjanjian Sinai. 但是大家呢，其实我也想，当然一很重要的就是具体就这个解释的内容。 一个学习的要点，一个解释的内容，怎么解释？ Bagaimana cara menafsirkan? 大家更大家期待就是在这个过程之中，我学习怎么解释圣经的方法，是吧？ Dalam proses pembelajaran kita belajar bagaimana cara menafsirkan 从 Alkitab. 哪一个角度去理解圣经？ Dari sudut pandang apa kita memahami Alkitab? 这个是我们要开始思考的问题。 Ini yang perlu kita mulai pikirkan. 因为基督徒，你决定你的就是神的话。 Karena yang menentukan hidupmu adalah firman 我 Tuhan. 们中间有很多人可能未来要做传道人呐、或者是牧师啊。 Di antara kita mungkin ada yang mau jadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. 那你的服侍的根基就是神的话。 Maka dasar pelayananmu adalah firman Tuhan. 如果自己不能正确的解释或明白神的话的话， Jikalau kamu sendiri tidak dapat memahami dan menjelaskan Alkitab, 那就其实会有严重的问题，怎么会有你没法正确的教导了，是吧？ adalah masalah yang serius karena kamu tidak bisa mengajar dengan benar. 现在大家能够多思考哈这个问题。 Harap kita banyak merenungkan hal ini. 好，那我明天上午再继续吧。 Kita akan lanjut 大 besok 家 pagi. 明天上午明天就不给大家时间读了，自己读了， Ya tidak ada waktu untuk membaca lagi besok pagi. 对吧？明天我们直接讲了哈， Akan langsung dibahas. 所以你自己要先读， Karena itu harus baca dulu. 不多。你看18章一直到24章内容也不多， Isi dari pasal 18 sampai 24 tidak banyak. 好吧？我们来祷告， Mari kita berdoa. 主耶和华呀，求你怜悯我们， Tuhan kasihanilah kami. 求你让我们读明白你的话。 Tolong kami bisa memahami firman-Mu. 主啊，你将你的话从天上赐下来。 Engkau memberikan firman-Mu dari surga. 主，如果不是你怜悯的话， Jikalau bukan karena belas kasihan-Mu, 没有人能明白你的话。 tidak ada orang yang dapat memahaminya. 主啊，因为这真理不属于这世界， Karena kebenaran-Mu bukan berasal dari dunia. 这奥秘也不是这世界的人能明白的。 Misteri
ini bukan dapat dipahami oleh orang dunia, 除非你怜悯我们， kecuali engkau mengasihi 你借 kami. 着圣灵让我们明白，我们才能明白。 Melalui rohmu, kami baru bisa paham. 为此，我们求你怜悯。 Mohon belas kasih-Mu. 主要我们一生决定我们的是你的话， Yang menentukan seumur hidup kami adalah firman-Mu. 求你使我们真的严肃认真的面对话语。 Mohon Tuhan kami menghadapi firman-Mu dengan serius. 如果我们轻忽你的话， Jikalau kami meremehkan firman-Mu, 我们就轻忽你的救恩， maka kami meremehkan 我们也 keselamatan. 是藐视你， Kami juga meremehkan Engkau. 也是我们可能我们自己我们需要省察， Mungkin kami harus introspeksi. 省察我们自己是否真信你。 Introspeksi diri kami apakah sungguh percaya kepadamu. 主要愿你怜悯我们， Kasihanilah kami 主要 Tuhan. 因为你将这真理向我们揭发的时候， Karena ketika Engkau menyingkapkan kebenaran-Mu, 我们知道在当下这个世代都是极为宝贵的， dan kami tahu bahwa waktu sekarang itu sangat berharga 是极为特殊的， dan yang sangat istimewa. 因为你也知道这世代是怎样的一个邪恶的背道的时代。 Dan Engkau mengetahui dunia sekarang ada dunia yang jahat. 你的教会、你的百姓都远离你的话， Gereja dan umat-Mu menjauhi firman-Mu 以至于错误的理解你的话。 dan memiliki pemahaman yang salah terhadap 但求 firman-Mu. 你使我们再回到你的话语里， Tolong kami boleh kembali kepada firman-Mu, 再去一句话一句话的确认。 kalimat demi kalimat untuk memastikannya. 主啊，求你使我们真的付代价， Tolong kami mau membayar harga. 这世界都要过去， Dunia ini akan berlalu, 无论这世界上有什么我们看重的宝贵的， sekalipun ada hal-hal yang berharga yang kami anggap 都要过去， akan berlalu. 只有你的话永远长存。 Hanya firman-Mu kekal selamanya. 这世界上唯有你的话是最宝贵的， Hanya firman-Mu yang paling berharga di dunia 也是唯一宝贵的。 dan juga satu-satunya yang berharga. 谢谢你 Terima kasih 打开我们的眼睛， menyingkapi mata kami, 打开我们的灵魂， mencelikkan jiwa kami. 是吧？谢谢你祷告奉耶稣 Terima 的名。 kasih demi nama Yesus. 今天还有祷告会哈，7点的时候。